Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Kalau kita tengok dalam cerita bab penjara lah, kalau kita katakan bab penjara penjara ni siapa yang nak masuk penjara? Kalau dunia ini kita katakan ini penjara, mari kita pandang dari sudut positif. Walaupun perkataan positif orang tak suka sekarang, orang suka negatif. Suap aja negatif. Alhamdulillah. Dulu positif, cantik. Sekarang suap positif, dislike bahasa orang sekarang. Hadirin hadirat rahimakumullah, perasan atau tidak, bila kita sebut penjara ni, kita tak suka di penjara. Tetapi tuan-tuan perempuan, perasan atau tidak, kisah-kisah yang diceritakan oleh sahabat-sahabat kita, The Undertaker. Tahu The Undertaker? Tukang pengurus, pengendali jenazah-jenazah. Antara jenazah-jenazah yang diuruskan tidak lain tidak bukan, ada golongan-golongan tanah kubur ataupun golongan-golongan sahabat ana Tok Adi. Biasa dengan tanah kubur ni Tok Adi lah. Kita kata Tok Adi lah kan. Astaghfirullahaladzim. Kita berdoa je lah. Contoh. Watak beliau itu. Tapi yang ana nak sebut di sini ialah, bagaimana kita melihat sahabat ana yang menguruskan jenazah-jenazah banduan terakhir. Mereka berkongsi cerita yang tak pernah kadang-kadang kita dengar, sebab cerita ini ditutup, cerita ini dihijab. Tetapi mereka menceritakan kepada kita bagaimana di saat banduan-banduan terakhir yang mereka berakhir di tali gantung ini, rupa-rupanya subhanallah, hikmah mereka, Allah takdirkan duduk di dalam penjara ini, mereka berubah menjadi golongan yang lebih baik daripada sebelumnya. Allahu Akbar. Hatta daku ingin mengongsikan satu kisah bagaimana seorang sahabat saya, namanya Pak Munawir. Dia biasa buat live Facebook nak cerita kisah pengalaman dia mengendalikan jenazah. Beliau menyatakan ada satu jenazah banduan terakhir yang mana berkumat kamit mulut si banduan terakhir ini waktu hari Jumaat. Macam hari ni hari Jumaat, tadi subuh tadi Allah takdirkan waktu untuk menggantungkan pergantungan diri dia sudah berlaku. Tidak ada ucapan lain tuan-tuan, tidak ada ucapan lain kecuali ungkapan yang lahir daripada mulut sang banduan terakhir ini. Apa dia? Dibawa ke tali gantung dengan zikir ni tuan-tuan. Kau membayang tengok, kau membayang mungkin ada ahli keluarga kita mungkin dia puji. Tapi bersabarlah, la tahzan, innallaha ma'ana. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka sewaktu di dalam penjara. Berbanding kita yang di luar penjara, mungkin kita masih terlepas pandang untuk sentiasa memohon taubat ke hadrat Tuhan empunya dunia. Hikmah mereka tuan-tuan, besar hikmah yang kita kadang-kadang tak nampak.
diusung ke pusara aman, tuan-tuan, dibawa ke tali gantung, itu pusara dia. Dalam keadaan yang sama, hadirin hadirat rahimakumullah, meninggal jenazah ini. Kata sahabat saya ini, kami hanya berdua orang ustaz yang menguruskan jenazah. Tetapi ketika di dalam penjara tersebut, waktu kami nak mengkafankan, memandikan dan sebagainya, seolah-olah ada ramai orang yang menguruskan jenazah ini. Allahu Akbar. Nampak tuan-tuan? Kita tak tahu pengakhiran hidup kita bagaimana di atas dunia. Awalnya mungkin kita ni seorang yang gedeber, kata orang Kelantan. Awalnya kehidupan kita ini mungkin seorang yang orang benci, orang banyak apa. Tapi kalau Allah tak mengangkat darjatnya, waktu kematian ditunjukkan, tuan-tuan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kata Allah, zikir kita lepas solat, Allah yang berhak mengangkat martabat seseorang dan Allah berhak menjatuhkan martabat seseorang, marhum daripada apa yang kita baca. Hadirin hadirat rahimakumullah, bukan terhenti di situ saja. Saat nak dikuburkan ke liang lahat, tuan-tuan, nak jadi cerita, tergelincir sahabat kita, tersembam muka dia betul-betul di hadapan muka jenazah ini. Allahu Akbar, tuan-tuan. Apabila dia dirapatkan oleh Allah dengan muka jenazah ini, dia kelihatan air mengalir daripada mulut jenazah ini. Dan apa yang dia pelik ialah air yang keluar daripada mulut yang mengalir itu tadi. Air itu berbau suatu bau yang cukup wangi. Cukup wangi, Pak. Allahu Akbar. Apalah ya Allah nak tunjukkan kepada kita sebenarnya, tuan-tuan. Beribu hikmah yang Allah suruh kita fikir dan zikirkan. Tak salahlah kalau kita tengok sekarang ni, tuan-tuan perempuan, sebab ramai yang viral 2-3 hari ini, viral pergi ke tepi pantai dengan keluarga masing-masing, ya, rindu. Kita faham manusia biasa, tuan-tuan puan. Saya dah katakan pada awal tadi, siapa yang sanggup terkurung? Jadi bila pihak berwajib menyatakan sesiapa yang dah 2 dos ni boleh pergi bersantai dengan keluarga dan sebagainya, nah, kita saksikan sendiri bagaimana begitu penuhnya di Pantai Morib. Saya melihat di pantai-pantai lain, bahkan di mana-mana tempat sekadar mananya ada kehijauan dan tasik ribuan pepohonan, semua orang untuk meriliskan tension. Kita faham, tuan-tuan perempuan, bahkan semuanya mudah-mudahan patuhlah dengan SOP, kerana 2 dos vaksin bukanlah satu tiket untuk mengatakan kita bebas daripada tidak kena dengan COVID-19. Ini adalah istilah daripada ilmu kedoktoran, bukan daripada kita yang dhaif. Ilmu kedoktoran sendiri menyatakan bahawa 2 dos vaksin itu bukan tiket bagi kita untuk kita ke sana ke sini dalam keadaan tak jaga SOP. Hadirin hadirat rahimakumullah. Cuma yang mungkin bila viral gambar-gambar, ramai sanak saudara handai kita yang pergi berkelah begitu dan begini. Bagaimana dengan rumah Allah? Bagaimana dengan rumah Allah? Fikir dan zikirlah, tuan-tuan. Adakah rumah Allah masih kita menyatakan tempat yang seolah-olah rumah Allah inilah tempat yang paling tidak selamat untuk umat Islam hadir dalam untuk mereka menta'abudkan diri kepada Allah, memohon di saat-saat. Pernah Rasulullah menyatakan juga bahawasanya doa daripada yang ramai itu terkadang
lebih baik daripada kita berdoa berseorang-seorangan. Walaupun berdoa seorang-seorang itu ibadah, tetapi bila berdoa memohon munajat ramai, sebab itu diadakan solat yang katakan istisqa, minta hujan turun, ramai keluar. Mengapa perlu Rasulullah menyunahkan bukan memunahkan, menyunahkan untuk semua keluar ke lapangan yang lapang? Boleh je buat tempat lain, tapi tak, Nabi suruh keluar dan berdoa beramai-ramai. Ini menunjukkan, dalil menunjukkan bahawasanya hebatnya doa ramai-ramai secara berjamaah ini. Tapi hari ini tuan-tuan, kita boleh makan cikedis ramai-ramai, kita makan KFC ramai-ramai, makan McD ramai-ramai, kita buat barbecue ramai-ramai, tapi untuk beribadah di dalam rumah Allah, Allahu Akbar,